Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tajuk darab dan bahagi perpuluhan. Di dalam tajuk ini kamu akan dapat mengetahui ataupun kamu dapat memahami cara ataupun proses untuk melakukan proses darab dan bahagi perpuluhan dengan betul. Yang kedua, kamu dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi darab dan bahagi perpuluhan. Iaitu yang pertama berkaitan darab, yang kedua berkaitan dengan bahagi. Jadi kamu boleh buka buku teks yang pertama, muka surat 90. Kita tengok dulu macam mana kita nak buat operasi darab. Okey, kita tengok dulu macam mana kita nak buat operasi darab. Baik. Diberi soalan yang dia bagi tu, contoh soalan yang dia bagi apa? Hitung jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Baik. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Dia suruh kita kira jumlah isi padu air di dalam 3 buah botol yang sama. Ada beberapa maklumat yang dia bagi, iaitu yang pertama, apa yang dia nak? Dia nak jumlah isi padu. Mana kita nak dapat jumlah isi padu tu? Daripada 3 buah botol. Botol tu saiz dia macam mana? Tiga botol ni saiz dia sama. Okey, dia bagi dekat situ. Satu botol air berjumlah 1.7 liter. Okey. Baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita buat operasi darab 1.7 liter darab dengan 3. Kenapa 1.7 liter? Kerana satu botol isi padunya adalah 1.7 liter. Kenapa 3? Kerana 3 buah botol yang sama. Okey, faham? Jadi untuk kita buat dalam bentuk lazim, bagaimanakah caranya? Okey, kamu boleh tengok cikgu buat. So, mula-mula macam biasa, 1.7 darab dengan 3. Apa yang perlu kamu lakukan ialah darab sahaja dahulu seperti biasa. Kita kira 7 darab 3. Okey, mula-mula 7 darab dengan 3. Kita kira dapat berapa? Dapat, siapa tahu 7 darab 3 sama dengan 21. Jadi macam mana nak tulis nombor 21? Seperti biasa, 1 di bawah, 2 di atas. 1 di bawah, 2 di atas. Kemudian apa lagi yang perlu kita lakukan? 1 darab dengan 3. Kita kira 1 darab dengan 3 sama dengan 3. Kemudian kena tambah dengan 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. 3 tambah dengan 2 sama dengan 5. Okey, tengok sini. Kita dah dapat 51. Bukan 51, sabar dulu. Kemudian kamu jangan tertinggal ini perpuluhan. Okey. Dekat mana kita nak letak perpuluhan di dalam jawapan kita? Caranya adalah kamu kira sahaja tempat perpuluhan.
Jadi dekat sini ada berapa tempat perpuluhan? Ada satu sahaja. Maka kita ambil satu sahaja tempat perpuluhan, kemudian kita letak titik dekat sini. Bermakna jawapan kita akan jadi 5.1. Ingat, liter jangan tinggal. Kalau soalan ada unit, maka kita kena letak juga unit. Maka ini jawapan akhir kamu. Okey, faham? Baik. Cikgu bagi satu contoh lain. Okey. Contohnya, cikgu bagi soalan 12 perpuluhan 23 darab dengan 4. Kemudian apa yang kamu perlu buat mula-mula? Darab sahaja seperti biasa. 3 darab dengan 4 sama dengan 12. Jadi seperti biasa, 2 di bawah, 1 di atas. 2 di bawah, 1 di atas. Kemudian 2 darab dengan 4 dapat 8. Tambah dengan 1 dapat 9. 2 darab dengan 4 sama dengan 8. 1 darab dengan 4 sama dengan 4. Okey. Persoalannya di sini di mana kita nak letak perpuluhan. Perpuluhan ni kita nak letak di mana? Ingat cikgu kata tadi, kita tengok berapa tempat perpuluhan dia. Ini 1 tempat perpuluhan, yang ini 2 tempat perpuluhan. Kemudian kita kira di bawah, 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan. Maka titiknya kita buat di sini. Kemudian kamu garis. Jadi jawapan kamu adalah 48.92. Jadi ini sahaja untuk darab. Terlalu mudah. Untuk peringkat kamu tahun 4, kamu hanya ada proses perpuluhan darab dengan nombor bulat. Kamu tak ada lagi perpuluhan darab perpuluhan. Kamu hanya ada perpuluhan darab nombor bulat. Jadi kalau perpuluhan darab nombor bulat, macam ini sahaja proses dia. Kalau dekat sini 2 tempat perpuluhan, maka jawapan kita pun 2 tempat perpuluhan. Baik, sekarang kita dah selesai untuk proses darab. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak buat proses bahagi. Cikgu tahu ramai orang ada masalah dengan bahagi. Tapi kalau kamu dah hafal sifir, kamu pun dah boleh buat sifir dalam masa 5 minit, 6 minit. Jadi sepatutnya proses bahagi tidak perlu ada masalah lagi. Contoh, cikgu bagi satu contoh yang mudah. 4 bahagi dengan 2. Okey, macam mana nak buat proses bahagi? Kena tengok sifir berapa. Sifir yang kita kena tengok adalah nombor yang berada di luar. Okey, tengok sifir 2. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, sehinggalah 20. Sifir yang kamu biasa buat tu. Okey, tengok 2 darab berapa dapat 4. Tengok dalam sifir 2, nombor yang terhampir dengan 4. Kita tengok dalam sifir 2, nombor yang terhampir dengan 4 adalah nombor 4. Maka kita kira, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, sehinggalah 10. Okey, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Maka 2 darab 2 sama dengan 4. Maka kamu dapat sini 2 darab dengan 2 sama dengan 4. Baki kosong. Maka dah tak ada jawapan. Maka ini adalah jawapan akhir kamu untuk bahagi. Okey, faham? Ini adalah asas bahagi. Sekarang cikgu nak kamu tengok macam mana kita nak bahagi nombor
Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak bahagi nombor perpuluhan. Okey. Baik, dalam sebuah jak dalam sebuah jak ada sejumlah air. Dalam ni ada air. Berapa banyak air dia? Ada 1.5 liter. Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu muka surat 92. Baik, sekarang air ini kita nak bahagikan kepada berapa gelas? Kita nak bahagikan kepada 5 gelas. Kita nak tuang ni dalam 5 gelas. Ni cawan cawan ataupun gelas. Okey. Jadi setiap gelas ini perlu mendapatkan jumlah air yang sama. Jadi berapa banyakkah jumlah air dalam satu gelas? Bermaksud apa yang kita perlu buat ialah 1.5 1.5 liter bahagi dengan 5. Okey. Kenapa 1.5 liter? Kerana jumlah air yang kita ada adalah 1.5 liter. Ini jumlah air yang kita ada. Kenapa 5? Kenapa kena bahagi 5? Sebab kita nak isi dalam 5 gelas. Nampak ni? So, macam manakah cara untuk kita buat dalam bentuk lazim? Okey. Tengok, cikgu akan tunjuk caranya. Pertama, seperti biasa, 1.5 bahagi 5. Okey. Pertama sekali, apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu abaikan dahulu. Bukan buang terus titik. Kamu buat tak nampak dulu titik. Jangan buang tau. Okey, buat tak nampak seolah tak ada, tapi sebenarnya ada. Okey, baik. Sekarang nombor yang berada di luar adalah sifir yang kita perlu lihat. Sekarang ni sifir 5. Okey, tengok balik sifir 5 kita. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Ini berapa? Ini 1 darab 5, 2 darab 5, 3 darab 5, 4 darab 5, 5 darab 5, 6 darab 5 dan seterusnya. Okey, sekarang 5 darab berapa dapat 1? Ada tak dalam sifir 5 jawapan 1? Ada tak? Yang paling hampir adalah 5. Persoalannya, boleh ke kita nak letak 5 dekat sini? Tak boleh. Sebab apa tak boleh letak 5 dekat sini? Sebab nombor 5 lebih besar daripada 1. Nanti tak boleh nak tolak. So, jawapan yang terhampir adalah kosong. Maka 5 darab kosong sama dengan kosong. Kita tolak sini, dapat 1. Kemudian 5 bawa turun bawah. Jadi berapa? 15. Tengok balik dalam sifir 5. Mana nombor yang terhampir dengan 15? 5, 10, 15. Kita tengok ada nombor 15. Tengok berapa, 5 darab berapa dapat 15? 5 darab 3. So, 5 darab 3 sama dengan 15. Kosong. Okey, sekarang kamu dah selesai bahagi. Persoalannya, di manakah kita nak letak perpuluhan? Okey, tengok. Tadi tempat perpuluhan di mana? Di sini. Maka jawapan kita perpuluhan
perlu berada pada tempat yang sama. Okey, di mana perpuluhan nak letak? Di sini. Maka jawapan kita untuk 1.5 liter bahagi dengan 5 ialah 0.3. 3 apa? 3 liter. Jadi ini adalah jawapan akhir kamu. Untuk kamu, cikgu hanya ajar satu cara sahaja. Tetapi kalau kamu tengok dalam buku teks, untuk darab perpuluhan, dia ada bagi kamu dua cara. Satu lagi kaedah kekisi. Kekisi yang kotak-kotak tu. Jadi iaitu cikgu tak boleh nak ajar, bukan cikgu tak pandai, cikgu tak sempat, tak ada ruang nak ajar kamu. Okey, ini sahaja yang kamu perlu faham berkaitan dengan operasi darab dan bahagi perpuluhan. Ingat, tambah ke, tolak ke, bahagi ke, darab ke, apa yang perlu kamu titik beratkan adalah di mana tempat perpuluhan patut berada. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Cikgu harap kamu dapat faham dengan baik apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih kepada semua yang mendengar penerangan dan penjelasan cikgu sehingga akhir. Mudah-mudahan kamu berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.